Yang kedua, negara harus dipacu lebih pantas. Ini cabaran kita. Dasar dan prakasa baru yang telah diumumkan perlu ditelusuri dan dilaksanakan dengan berkesan. Dasar menaikkan siling bermakna kesungguhan ikhtiar mengangkat ekonomi negara ke tahap lebih tinggi. Menurut kerangka ekonomi madani, penyegeraan ekonomi negara yang mampan berpaksikan teknologi dan daya cipta akan hanya bermakna seandainya ia melimpah dan bermanfaat kepada rakyat dengan kenaikan lantai. Ini bermaksud pendapatan rakyat ditingkatkan di kalangan golongan profesional, pekerja, pekebun, petani, nelayan. Suatu anjakan baru perlu dilakukan bagi meraih pelaburan lebih bermakna. Pendekatan lama, galakan insentif kepada pelabur tanpa mengambil kira limpahan ekonomi yang diraih tidak boleh diteruskan. Umpamanya, pelaburan data center, pusat data tidak sepatutnya menjadi rebutan sekiranya ia tidak memberi nilai tambah kepada rakyat dari segi peluang pekerjaan, pendapatan tinggi dan perkongsian kepakaran. Sekarang, anjakan segar dan penekanan harus dilakukan supaya galakan yang diberikan memberi limpahan ekonomi kepada rakyat, tidak hanya menguntungkan syarikat pelabur. Kerajaan bersetuju memperkenalkan kerangka insentif pelaburan baru, iaitu aktiviti bernilai tinggi ketimbang insentif sedia ada. Kerangka ini dijangka dilaksanakan pada suku ketiga 2025. Pertama, meningkatkan tahap kerencaman ekonomi, sektor ekonomi E&E melalui aktiviti bernilai tambah tinggi, termasuk IC dan bahan termaju, galakan cukai, peningkatan ekspor. Kedua, bagi menyediakan pekerjaan pendapatan tinggi kepada rakyat dalam bidang AI dan teknologi terkini. Potongan cukai khas diberikan kepada universiti swasta dan institut latihan kemahiran swasta yang membangunkan kursus baru seperti teknologi digital, AI, robotik, IoT, sains, fintech dan teknologi mampan. Ketiga, bagi mengukuhkan rantaian bekalan tempatan dan ekosistem sektor utama, ikhtiar ketahanan rantaian bekalan diperkenalkan dengan insentif perbelanjaan perusahaan multinasional sehingga RM2 juta setahun, diberi potongan cukai 2 kali untuk tempoh 3 tahun berturut-turut. Keempat, perkumpulan ekonomi diwujudkan mengikut keistimewaan negeri seperti tenaga boleh baru di Perlis dan Sabah, industri kimia khusus di Pahang dan Terengganu. Kelima, bagi mengurangkan jurang ekonomi antara wilayah, insentif cukai pendapatan pada kadar istimewa ditawarkan bagi pelaburan dalam 21 sektor ekonomi di negeri seperti Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak tertakluk kepada keberhasilan limpahan ekonomi. Keenam, bagi memastikan pelaburan berlandaskan ESG, galakan cukai seperti elang cukai pelaburan atau pengecualian cukai pendapatan diberikan bagi aktiviti CCUS. Kerangka insentif pelaburan baru ini akan terus disokong melalui fasilitasi pelaburan yang inklusif untuk merancang pertumbuhan ekonomi. Langkah ini termasuk memperkenalkan dana pelaburan strategik bernilai RM1 bilion sebagai usaha meningkatkan kapasiti bakat tempatan yang dilaksanakan di negara ini.